Amaran hujan peringkat bahaya di Kelantan dan Terengganu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat bahaya yang dijangka berlaku di Kelantan dan Terengganu sehingga Isnin ini. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan keadaan itu dijangka melibatkan beberapa kawasan di Kelantan iaitu Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bachok dan Pasir Putih. Bagi Terengganu pula, ia melibatkan beberapa kawasan iaitu Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan Marang. Amaran hujan berterusan tahap buruk juga dijangka berlaku di Kelantan melibatkan Jeli, Tanah Merah, Machang, Kuala Krai dan Gua Musang. Di negeri Terengganu melibatkan kawasan Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Manakala di Pahang melibatkan kawasan Jerantut dan Kuantan. Bagi amaran hujan berterusan, tahap waspada turut dijangka berlaku di beberapa kawasan di Perlis, Kedah, Perak, Pahang dan Sabah. Perkembangan banjir di Perak. Setakat jam 10 malam tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di negeri ini menurun kepada 83 orang daripada 23 keluarga. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan 3 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka melibatkan 2 daerah iaitu daerah Krian dan Kinta. Di daerah Krian, PPS Sekolah Rendah Kebangsaan Cangkat Lobak menempatkan 18 penduduk daripada 3 keluarga. Sementara itu, Sekolah Kebangsaan Alupongsu menempatkan 57 penduduk daripada 19 keluarga. Manakala di daerah Kinta pula, 8 penduduk daripada 1 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Orang Ramai MBI Taman Meru 2A Ipoh. Lebih 500 sekolah di Johor bersiap sedia dijadikan pusat pemindahan sementara PPS susulan monsun Timur Laut MTL yang dijangka sehingga Mac depan. Esko Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Johor Noliza Noh berkata, persediaan awal dilakukan bagi memastikan perjalanan peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tidak terjejas. Persediaan dilakukan lebih baik dengan mengambil iktibar susulan banjir buruk melanda negeri itu Mac tahun ini. Setiap agensi kena bersiap sedia dan baru-baru ini juga selain daripada warga pendidikan telah membuat penyelarasan bagi monsun Timur Laut ini, tetapi Yang Amat Berhormat telah menggerakkan semua agensi dan panggil juga meeting untuk tambah baik lagi pertama sekali isu keselamatan dan bagaimana kita nak mengurangkan risiko banjir tersebut. Beliau ditemui selepas merasmikan pertandingan alunan Kalamullah Muda Johor FM di Auditorium Permatasari RTM Johor. Juara kategori lelaki dimenangi Muhammad Aiman Akmar Abdul Razak, manakala Nurin Idihar Ibrahim mengungguli kategori perempuan. Juara membawa pulang RM3,000, piala dan hadiah iringan lain. Tiada kes berstatus wabak TB pada ketika ini seperti yang ditularkan dan ia termasuk pemalsuan makluman aktiviti pengesanan kes secara aktif ACD yang dilaksanakan di sebuah pangsapuri di Ceras susulan terdapat kes aktif di kawasan berkenaan. Pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Dr. Nur Asiah Abu Bakar berkata, turut ditularkan adalah bilangan kes TB di 7 kawasan termasuk Kampung Ceras Baru, Taman Muda Kuala Lumpur, Taman Lembah Maju dan Taman Cahaya yang dilabelkan TB aktif. Sehingga 17 November lalu, 1,685 kes TB dilaporkan dalam kawasan operasi Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Daripada jumlah itu, 387 kes menerima rawatan di Pejabat Kesihatan Ceras, masing-masing 424 kes di Kepung dan Pantai Dalam, 399 kes di Titiwangsa, manakala 51 kes di Putrajaya. Terdahulu, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pihaknya mengesahkan beberapa kes TB di Ceras Kuala Lumpur, namun ia sentiasa dipantau oleh bahagian kesihatan awam Kementerian Kesihatan.
Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kenapa? Karena kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan, dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Malaysia meraih pelaburan bernilai 63.02 bilion ringgit daripada misi perdagangan ke Amerika Syarikat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata daripada jumlah itu 8.33 bilion ringgit adalah hasil misi perdagangan dan pelaburan yang dianjurkan sebelum bermulanya kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC. Dan kalau kita campur keduanya, termasuk yang terakhir yang diselaraskan, itu sudah 63 bilion ringgit. Jadi saya lihat keupayaan orang memberi keyakinan kepada Malaysia itu memang jelas. Dia tidak terlalu sukar. Dia cuma nak minta pertemuan dan minta penjelasan tentang dasar, dan bila boleh dipercepatkan proses kelulusan. Antara pelaburan daripada misi perdagangan itu adalah Abbott Laboratories, Mondelez International, Ford Motor Company, Boeing dan Amazon Web Services. Manakala baki nilai pelaburan menerusi pertemuan dengan gergasi teknologi seperti Google, Enovix, Microsoft, TikTok dan TPG. Datuk Seri Anwar turut mempersoalkan tindakan mereka yang sentiasa melaungkan hak asasi manusia namun membisu soal Palestin. Saya bangkitkan isu hak asasi kemanusiaan yang banyak sekali dicanangkan oleh mereka, dan saya kata satu perkara yang kita dukung. Tetapi mengapa dalam soal Palestin dan Gaza hal ini dikecualikan? Mengapa tidak konsisten? Dan saya tekankan, satu hari lewat bermakna ratusan atau ribuan korban, termasuk wanita dan anak-anak. Jadi apapun pertimbangan kita, serangan terhadap rakyat mesti dan wajib dihentikan. Selain itu, beliau berbangga dengan Malaysia, Brunei dan Indonesia yang sepakat dan tegas dalam memperjuangkan isu Palestin. Pada mesyuarat APEC Economic Leaders Retreat yang dipengerusikan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden, Malaysia, Indonesia dan Brunei menggesa supaya genjatan senjata dan perdamaian kemanusiaan berkekalan dicapai di Gaza. Memandangkan pengerusi APEC mengeluarkan kenyataan berasingan mengenai pencerobohan di Ukraine, Brunei, Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk melakukan perkara sama dalam isu Gaza. Dalam mesyuarat sama, Perdana Menteri menegaskan betapa pentingnya prinsip keadilan dan hak asasi manusia ditegakkan, termasuk isu perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi. Beliau turut menggesa Amerika Syarikat bersikap adil dan tidak harus bersikap berkecuali apabila berbincang mengenai konflik di Gaza. Menurut Datuk Seri Anwar, terdapat keperluan untuk semua negara mendesak genjatan senjata di Gaza supaya tiada lagi orang awam terkorban, terutamanya bayi dan kanak-kanak. Bukan sahaja Malaysia, Brunei maupun Indonesia, beberapa lagi negara anggota APEC turut senada dalam isu Palestin. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ini termasuklah Chile. Mereka berpandangan bahawa isu krisis yang berlaku ini juga akan mempengaruhi iklim ekonomi dunia. Dan itu yang pertama. Yang keduanya, ia melibatkan dari segi
peperangan yang sekiranya tidak dihentikan, ia akan menambahkan kesan yang lebih buruk kepada seluruh dunia selain daripada apa yang berlaku di Ukraine, dan ditambah lagi dengan keadaan yang berlaku di Timur Tengah ini. Mereka berharap agar gencatan senjata segera dilakukan selain tidak boleh bertolak ansur dengan negara yang hipokrit. Nurul Ain Harun, rakyat Malaysia yang sebelum ini terkandas di Gaza akan meneruskan usaha membantu penduduk di wilayah konflik itu dengan cara menyalurkan wang tunai hasil sumbangan orang ramai. Sumbangan akan dimasukkan ke akaun bank abang iparnya di Gaza sebelum diagihkan secara terus kepada penduduk yang terjejas. Kaedah itu lebih berkesan berbanding bantuan barangan keperluan seperti makanan kerana berisiko disekat dalam tempoh lama di sempadan Rafah. Pada pandangan saya, kalau pada NGO yang di luar sana yang mungkin saya tak boleh nak cakap tak boleh masuk. Ada kemungkinan mereka dapat masuk, dapat salurkan bantuan makanan, selimut, silakan. InsyaAllah. Tapi untuk saya sendiri, benda tu sukar untuk saya. Sebab saya bergerak personal. Jadi apa yang saya boleh buat adalah dengan cash lah. Mungkin mereka perlu cash dan boleh cari sendiri di sana, insyaAllah. Beliau ditemani suami Muhammad Adan Saad berkongsi pengalaman mereka ketika Gaza dihujani bom serangan balas rejim Zionis sejak 7 Oktober lalu. Pasangan itu sebelum ini menetap di Emirat Arab Bersatu UAE namun berkunjung ke kampung halaman Muhammad Adan di Khan Yunis, Gaza buat pertama kali pada 1 Oktober lalu selepas hampir 6 tahun mendirikan rumah tangga. Situasi getir di Palestin ketika ini menjejaskan perasaan salah seorang penerima ijazah kedoktoran pada Majlis Convocation ke-67 Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai, Johor Bahru dan lebih memilukan serangan Israel ke atas Palestin sejak 7 Oktober lalu mengorbankan 45 ahli keluarganya. Namun, graduan dari Palestin, Dr. Jihad M.A. Shihab berkata beliau akur selepas menerima jemputan Pemaisuri Johor Raja Zahir Sofia Almarhum Sultan Idris Shah sebagai simbol kekuatan rakyat Palestin. Kabar sedih diterima daripada keluarga sebelah suaminya selepas kediaman abang iparnya diserang dan komunikasi dengan ibunya terputus sejak 2 hari lalu. العائلة يعني كلها حوالي يعني 35 فرد يعني الوالد والوالدة الأفراد طبعا مع خواتي متزوجات يعني يزيد العدد. العائلة كبيرة جدا يعني عائلتي عائلة زوجي الأعمام العمات كلهم في منطقة اللي هي الحروب والحصار يعني. Seorang lagi penerima ijazah kedoktoran Dr. Siti Nur Aisyah Muhammad Nur berkata meskipun menjadi pejuang kanser dan mengidap thalassemia sejak kecil namun tidak berputus asa menamatkan pengajiannya. Jadi di waktu itu saya pregnant anak kedua, kena transfuse darah dan budak kecil tak boleh masuk hospital. Kami terpaksa jaga anak kami remotely lah. Terpaksa jaga anak kami remotely. Nak travel pun kena cross the boundary, itu susah. Jadi itulah cabaran-cabaran dia. Sambutan setahun Kerajaan Perpaduan bukan untuk berpesta mahupun mendabik dada atas kejayaan. Perdana Menteri berkata sambutan yang terarah kepada pameran itu bagi memberi penerangan dan mengambil maklum balas rakyat. Jika tidak, kita akan hanya terperangkap dengan naratif dan polemik kalangan lain yang mengecam seolah-olah kita tidak berbuat apa-apa. Ada yang mengatakan kita tak buat apa-apa. Ada yang kata ini Perdana Menteri hanya berjalan-jalan saja. Saya tidak pilihan. Riyadh itu semua negara Islam itu hadir. Ini APEC, semua negara Asia hadir. Jadi bukan kita sengaja ada hiburan.
Sambutan 3 hari bermula 8 Disember itu berlangsung di Stadium Bukit Jalil. Selepas bertemu pengundi di Kijal, calon Barisan Nasional BN PRK P040 Kemaman, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor turut menyantuni peneroka Felda Kertih 5 dan Tan Sri Raja Muhammad Noor yang ditemani pengerusi Felda Datuk Sri Ahmad Sabri Syed disambut lebih 500 warga peneroka. Tan Sri Raja Muhammad Noor meminta peneroka untuk meneruskan kesinambungan pembangunan dalam wilayah Felda. Menurut beliau adalah lebih mudah untuk membangunkan pelbagai projek dalam wilayah Felda sekiranya wujud kesamaan antara ahli parlimen kerajaan dan kerajaan persekutuan. Beberapa peneroka yang ditemui berkata mereka merasakan telah ketinggalan dalam pembangunan dalam kawasan Felda selepas diwakili oleh ahli parlimen sebelum ini. Hasrat dan suara peneroka Felda perlu dibawa ke parlimen untuk tindakan seterusnya oleh kerajaan perpaduan dan memastikan pembangunan dapat diteruskan. Rasa gini, apabila kerajaan pusat tidak berselari dengan kerajaan negeri, apa kerja pun agak sukar. Agak sukar kita nak teruskan. Di mana hari ini kalau kita tengok dari segi apa kata PM3 tu, PM10 tu bahawa peruntukan kerajaan pusat tidak akan mengalir ke kerajaan negeri. Dengan adanya kata orang mana pentadbiran negeri ni di bawah basi lain. Jadi benda ni lah agak sukar untuk memajukan kita masyarakat di rancangan ataupun di seluruh negeri Terengganu. Kalau tak ada wakil pusat, memang susahlah. Kita nak salur permintaan kita ke siapa-siapa. Memang setakat ni dua penggal dah PAH pemerintah Terengganu, jadi tak senyap gitu je BN. Tak ada saluran nak salur ke siapa-siapa setakat ni. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB berjaya mengurangkan aduan berkaitan masalah sampah di kawasan pentadbirannya menerusi program operasi ekosistem bersih aspirasi semua bebas. Datuk Bandar MBMB Datuk Syadan Othman berkata daripada 30 kali penganjuran program tersebut, sebanyak 20 tan sampah telah berjaya dikutip. Alhamdulillah, kalau saya dapat lihat, kadang-kadang kita berdasarkan daripada SISPA ataupun aduan yang kita terima. Kalau kita tengok 1 tahun yang lalu, mungkin selepas musim COVID yang lepas, banyak aduan yang kita terima dari segi kebersihan. Tetapi akhir-akhir ini daripada sistem aduan kita dan juga daripada through media sosial dan sebagainya, aduan tentang kebersihan ini agak berkurang. Ada tetapi berkurang. Jadi berkurang itu menandakan mungkin kebersihan di kawasan ini agak berkesan. Beliau berkata demikian selepas program bebas di Pantai Puteri. Program dengan kerjasama RHB Bank itu turut melibatkan seramai 1,200 sukarelawan dan juga penduduk setempat. Tambahnya menerusi program bebas juga MBMB telah menerima anugerah agensi terbaik sempena World Cleanup Day anjuran SW Corp. Pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor diminta menumpukan usaha menaik taraf kemudahan asas rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata PBT perlu menggunakan sekurang-kurangnya 10% daripada simpanan keuangan bagi tujuan tersebut sekaligus dapat meningkatkan mutu perkhidmatan serta kesejahteraan rakyat. Ada banyak program-program pembangunan infra yang kita telah yang kita sambung. Ia merujuk kepada projek-projek sambungan seperti projek sejam, seperti projek tempatan banjir, seperti projek labuhan loji rawatan air Sungai Rasau dan juga infrastruktur seperti jalan yang saya telah bentangkan di dalam Dewan Negeri. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Hari Pelancangan Bandar Sedunia Peringkat Negeri Selangor di Kampung Endah Banting. Sebagai menghargai jasa dan pengorbanan yang dicurahkan sepanjang perkhidmatan, 418 pegawai dan anggota polis kontijen Perak dianugerahkan pingat jasa pahlawan negara PJPN.
Pingat dianugerahkan kepada petugas Polis Diraja Malaysia PDRM yang berkhidmat semasa era darurat dalam Perkhidmatan Persekutuan Tanah Melayu bagi tempoh 12 Julai 1948 hingga 21 Julai 1960. Selain era insurgensi komunikasi pada 17 Jun 1968 hingga 2 Disember 1989 serta di Sabah dan Sarawak yang dikenali sebagai perkhidmatan semasa darurat. Jadi hari ini, majlis hari ini menyampaikan kepada 400 orang penerima sebagai tanda penghargaan, pengiktirafan oleh kerajaan Malaysia, khususnya kerajaan negeri, kepada anggota polis yang telah berjasa kepada masyarakat dan negara. Jadi kita ucapkan tahniah kepada penerima-penerima pada hari ini. Terdahulu, Datuk Seri Saarani turut menyempurnakan penyampaian PJPN kepada 100 penerima dalam istiadat yang diadakan di bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh. Peruntukan RM6.8 bilion menerusi belanjawan 2024 untuk pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET bertujuan memperkasakan lagi bidang tersebut dan bukan sahaja memastikan graduan dilengkapi kemahiran aras tinggi sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Haji Awang yang teks ucapannya dibacakan Ketua Pengarah Majlis Amanah Mara Datuk Seri Azhar Abdul Manaf memaklumkan dari jumlah itu Majlis Amanah Mara turut menerima pertambahan peruntukan. Peruntukan kepada Mara dinaikkan kepada RM3.99 bilion bagi memperkasakan lagi agenda pendidikan, ekonomi dan keusahawanan Melayu dan juga Bumi Putera. Ini menunjukkan kesungguhan kerajaan dalam pelaburan untuk menaik taraf sistem pendidikan TVET di negara kita. Tambahnya, stigma TVET sebagai pilihan kerjaya kedua perlu ditangkis. Ini kerana jumlah penyertaan pelajar dalam bidang tersebut semakin meningkat setiap tahun. Beliau berucap pada Majlis Convocation German Malaysian Institute ke-29 di Kajang. RM1 bilion menjadi sasaran pusat agihan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib bagi kempen Year End Zakat. Dan menurut Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib Abdul Hakim Amir Osman dengan tema Makna Kaya Sebenar, kempen ini sebagai seruan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat sebelum 31 Disember tahun ini. Juga baru-baru ini Mawib juga telah menaikkan sebanyak RM300 kepada RM30,200 ini. Bermakna dia punya kos lebih kurang dalam 108 juta setahun. Dan tambahan daripada bantuan-bantuan yang diperoleh sebelum ini. Jadi inilah sebabnya PPZ kami mengadakan kempen supaya masyarakat semua sedar bahawa setiap rezeki yang Allah amanahkan, yang Allah berikan kepada kita ni, ada hak-hak orang lain yang perlu kita segera bayar dan buatlah pembayaran sebelum 31 Disember. Menerusi kempen ini, orang ramai yang membayar zakat akan terus mendapat khairat kematian secara automatik. Sementara itu, penerima bantuan bulanan Mawib pada tahun ini juga telah meningkat sehingga 3,200 keluarga. Justru orang ramai diseru agar menunaikan kewajipan mereka selain dapat membantu mereka mendapatkan rebat cukai pendapatan bagi tahun ini. Tular kononnya penyakit TB merebak di kawasan Ceras dan Kuala Lumpur. Ia didakwa menular dengan pantas sehingga menjadi wabak di kawasan Lembah Kelang. Semakan pasukan Biar Betul mendapati perkara terbabit merupakan berita palsu. Menurut Kementerian Kesihatan, penyakit terbabit sentiasa ada di negara ini. Namun, jangkitannya adalah terkawal dan ia bukan wabak. Sebenarnya dia bukanlah berlaku wabak ya. Kes-kes ini memang kita sentiasa ada tuberkulosis ini. Cumanya kita lihat dia punya taburan itu, taburan kepada penyakit tuberkulosis itu di Lembah Kelang. Tapi apapun bahagian KA ataupun public health tengah melihat tentang isu ini dan kita tak naklah maksudnya perkara yang tidak benar itu disebar-sebarkan.
Henti penyebaran maklumat tidak benar berkaitan penularan penyakit. Elak timbulkan situasi panik. Penyebaran maklumat seumpama tidak mendatangkan faedah. Malah si penghantar boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kejohanan golf siri terakhir jelajah PGM 2023. Dua wakil negara, Paul Sun dan Galvin Green berjaya menempatkan diri dalam kelompok 5 terbaik apabila menamatkan saingan dengan berkongsi kedudukan keempat keseluruhan di Klub Golf Saujana Subang petang tadi. Saingan hari terakhir menyaksikan Paul Sun mencipta peningkatan terbesar apabila mendaki 9 anak tangga. Atlet kelahiran Sarawak itu menamatkan saingan hari ini dengan catatan 280 pukulan keseluruhan, 8 di bawah par. This golf course is really difficult. I mean, it's my home course, but even I struggle on this golf course. Especially after last week, struggling with my golf game and missing the cut last week. I'm really happy that I managed to squeeze into the top 5 this week. Sementara itu, seorang lagi atlet golf profesional negara, Galvin Green, mengalami nasib berbeza apabila mencatat penurunan skor pada saingan hari terakhir pagi tadi. Selepas mengumpul 10 di bawah par selama 3 hari, hari ini menyaksikan Galvin membuat 3 bogi dan 1 double bogi di lubang 15. Dalam pada itu, gelaran juara menjadi milik wakil Thailand, Suntinon Panyo dengan 273 pukulan keseluruhan, 15 di bawah par. Perak FC sudah menyelesaikan isu tuntutan bayaran baki gaji bekas pengendalinya Datuk Lim Tiong Kim. Ia susulan tindakan pemecatan dan penamatan kontrak tersebut yang didakwa tidak sah di Mahkamah Perusahaan. Ketua Pegawai Eksekutif Perak FC, Bobby Farid Samsudin berkata pihaknya masih menunggu pemakluman berkaitan perkara itu daripada Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia Perak untuk tindakan lanjut. Pada 11 November lepas, peguam yang mewakili Datuk Tiong Kim mengesahkan isu berkenaan akan diputuskan oleh Mahkamah Perusahaan. Beliau memaklumkan tindakan itu adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut tersebut selepas proses perbincangan kedua-dua pihak menemui jalan buntu. Jelasnya lagi, Perak FC ada mengemukakan tawaran tertentu sebelum ini namun tidak dipersetujui Datuk Tiong Kim. Baik, laporan itu mengakhiri berita tengah malam dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.